اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الأبصار Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah Tuhan kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Tunjukilah kami ya Allah dan bimbinglah kami kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Amin. Ya Allah, kesihanilah kami dengan berkat Al-Quran. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pimpinan, cahaya dan juga petunjuk dan rahmat untuk kami semua dan keluarga ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa dari Al-Quran, Amin. dan ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Amin. Dan kurniakanlah kepada kami keupayaan untuk membaca, mengajinya pada waktu siang dan juga malam. Amin. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami, wahai Tuhan pelihara sekalian alam. Ya Allah ya Tuhan kami, hiaskanlah kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakanlah kami Allah dengan kemuliaan Al-Quran, dan serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikan kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syufaan Al-Quran. Amin. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kami ya Allah daripada segala bencana dunia dan azab akhirat, Amin. dengan berkat dan rahmat Al-Quran. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia ini sebagai rakan, dan di dalam kubur kami sebagai sahabat yang mesra, dan pada hari kiamat ia sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh. Semasa kami menuju ke syurga, dia sebagai teman dan sebagai penghadang dan pendinding dari api neraka ya Allah. Jadikanlah Al-Quran untuk kami Allah sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan, dengan limpah kurnia kemurahan dan kemuliaan-Mu jua ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'azab jahannam inna 'azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pada malam ini insya-Allah kita akan drill. Kita akan mula tadarus kita, start dari ayat 11 hingga ayat 30 20 ayat. Jadi pada malam ini kita akan lihat fi'il mudhari' saja dalam ayat-ayat ini pada surah Al-Baqarah. Kerana fi'il mudhari' ini adalah salah satu medan yang terdapat dalam rim 1 ya, yang kita belajar minggu lepas. Jadi ada lebih kurang 23 cabang ilmu yang besar dalam rim 1, iaitu yang pertama sekali kita jumpa adalah fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Hari ini kita lihat fi'il amar ya. Jadi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Tuhan bagi kita kekuatan ya, Tuhan bagi kita rahmat, berkat, supaya kita dapat menimba ilmu ni yang sangat tinggi martabat isi Allah dan Rasulnya, yang untuk menjadi bekalan kita, keluarga kita di hari akhirat nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan buka Quran hijau ya. Mulai ayat 11. Kita dah sampai ayat 10 minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita hanya nak tengok fi'il mudhari' saja. Ya, kita tak dapat nak tengok semua konsep dalam satu masa ya. Supaya selepas ini tidak ada orang yang tak kenal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan present ya, what's happening now, apa yang berlaku sekarang ya. Kalau sebagai contoh, zahaba fi'il madi, yadhhabu fi'il mudhari'. Dan kita mesti ingat fi'il mudhari' adalah fi'il yang berubah
kecuali satu saja yang bersambung dengan nun perempuan, dia tetap. Masuk apa pun dia tetap. Yang lain tu dia boleh berubah. Dia berubah daripada asal berbaris depan kepada baris atas dan juga baris mati. Okey. Wa idza qila lahum la tufsidu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ya, qalu, ya, kita tengok ni, qalu innama nahnu muslihun. Okey, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lepas kita analisa, kita baca, ya. Okay, ini tadarus. Wow iza laku, dan apabila laku mereka berjumpa, orang-orang munafik ini yang kita sambung minggu lepas, bila mereka jumpa orang-orang yang beriman, betul ni wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka, kepada orang munafik, la tufsidu. Ingat, la dengan ta, jangan. Tufsidu itu dia fa'il mudhari', betul tak? Tetapi dia, oleh kerana dia ada la itu dia panggil la nahi, bukan nafi, la nahi, la tegah, la perintah untuk tegah, ya. Jadi bila ada la, tufsidun, asal dia tufsiduna, dia buang nun ganti alif sebagai tanda dia jazam. Tufsidun asal dia tufsiduna. Jadi dalam tu ada orang, iaitu antum. Tuan-tuan just ikut, lepas tu kita beri makna, dan makna ni tuan-tuan baca kat rumah 2-3 kali, dia tak akan lupa selama-lamanya. Bila kata wa idza, dan apabila qila, dikatakan lahum bagi mereka, la tufsidu, la, jangan wahai orang-orang munafik kamu merosakkan, fil ardi, di muka bumi ini. Qalu, mereka jawab, innama, maksud innama, sesungguhnya, barang sesungguhnya, nahnu muslihun, kami bukan nak buat rosak, tapi kami sebenarnya nak memperbaiki keadaan yang, ya, nak memperbaiki keadaan. Dia jawab, dia nak buat baik, tapi Tuhan kata mereka ini buat rosak. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang munafik, ya. Bila bersama dengan Nabi Muhammad, mereka kata mereka beriman, ya. Mereka mengejek Sayyidina Ali, mereka mengejek Sayyidina Abu Bakar, mereka mengejek Sayyidina Umar dengan gelaran-gelaran tertentu, ya, dalam kitab tafsir, ya. Tapi bila mereka berjumpa dengan syaitan mereka kata, tak, aku mengejek je, ya, aku bukan sebenarnya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, tufsidu itu fa'il mudhari'. La tufsidu, la dia panggil la nahi, ya, la nahi, ya, la tegah, la amaran, ya. La dengan ta tu jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini. Mereka jawab, sesungguhnya kami nak buat kebaikan, bukan kami nak melakukan kerosakan. Tuan boleh ikut, tengok perkataan la tufsidu. Bila ada la, kita buang nun ganti alif, menandakan dia tu jazam ataupun mati. Kalau dia tak jamak, dia akan bunyi la tufsid. La tufsid, jangan awak melakukan kerosakan. Kalau dia musanna, la tufsida. Tapi kalau jamak, la tufsidu. Jadi dia punya tanda dia ni, antum, ya, anta tufsidu, antuma tufsidani, antum tufsiduna. Okey, antum, ya. Ingatlah, sorry, macam tu. Ni macam ni. Ni home, ya, macam ni. Tak ada seorang pun tegur ustaz. Masuk longkang pun masuk je lah. Ha? Okey, tuan-tuan bersama dengan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum, baca? Wa idza qila lahum. Kita tadarus ni tu tak ingat ya? Ingat wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ingat, la tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum ayat yang ke-13 tu tuan-tuan, la yash'urun. Itu la tu bukan lagi la tegah, itu la nafi. Itu la nafi. La nafi tu la deny. La yash'urun, sebab itu dia maintain nun tu, memberi makna mereka semua tidak sedar. Ala, ya, tidak begitu, ya, ala, ya. Tuhan jawab, innahum humul mufsidun. Innahum, sesungguhnya mereka ditekan dengan dua kali tu, ditekankan. Mereka ni kata Tuhan, al-mufsidun. Ru dia fasada. Bila ada mim tu, ada alif lam tu, orang. Mereka ini adalah perosak. Walakin, dan tetapi la yash'urun, mereka tidak sedar, mereka tidak mengerti, mereka tidak sedar. Jadi fi'il mudhari' yang ada di sini yash'urun, ya, sekarang sudah ada dua. Jadi tuan-tuan ingat saja, la tufsidu. Balik nanti hafaz ayat ni, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala, ini Tuhan jawab. Bila mereka kata, aku bukan nak buat rosak, tapi aku nak buat baik, Tuhan beritahu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jangan percaya. Mereka itu sebenarnya perosak, tapi mereka tidak sedar. Okey. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Wa idza qila lahum aminu kama qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Okey. Dia punya terjemahan dia, dan apabila. Jadi tuan-tuan ingat terjemahan ya. Dan apabila kila dikatakan, asal dia qala lahum, bagi orang munafik itu, aminu, marilah beriman, kama amanan nas, seperti mana orang lain beriman, seperti mana telah beriman manusia. Mereka jawab, ya, tu ya, tu istifham kan. Anu'minu, adakah kami nak nun, adakah kami nak beriman seperti mana berimannya orang-orang yang bodoh. Mereka mengatakan orang yang beriman tu, yang mengikut Muhammad tu orang yang bodoh, ya. Lepas tu Tuhan jawab, ala, tidak, innahum humus sufaha, mereka itulah sebenarnya yang bodoh, iaitu orang-orang munafik ni. Walakin la ya'lamun, wow, dan lakin, tetapi la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. La ya'lamun dengan la yash'urun, itu dua-dua fa'il mudhari', dan dua-dua apa tu kita kata nafi. La ya'lamun, mereka tidak mendengar, mereka tidak mengetahui. La ya'lamun,
mereka tidak mengetahui. Jadi kita nampak di sini, ya, ada 3 sudah fi'il mudhari'. Ya tak? Satu lagi anuk minu. Tengok tak anuk minu di atas ya? Anuk minu ni, yang ni anuk minu ya. Okay. Anuk ya, ni. Jadi ini anuk minu. Adakah kami nak beriman? Dalam tu ada dhamir, iaitu nahnu. Ingat yang pertama tadi tuan-tuan, la tufsidu, itu fi'il mudhari' majzum sebab dimulai dengan la nahi, ya, la nahi. Cuba tengok dalam Quran hijau, dia kata apa? La, tuan jawab dulu lah, dia kata apa? La harfu jazmin wa nafiyin, ya, dia kata haraf jazam dan nafi. Jadi kalau kata haraf nafi pun betul, sebab bila haraf nafi, di sini haraf nafi yang menjazamkan, di sini haraf nafi, nafi saja, nampak tak? Cuba tengok di atas tu, nafi saja, dia deny saja. Tapi di sini dia nafi dengan jazam, nampak tak? Dia nafi dengan, dia bukan nafi, nahi, dia nahi dan jazam. Artinya tufsidu memang jazam, dan tanda jazam dia buang nun ganti alif. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kuat sikit. Baca tu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okey. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa, ingat laku tu ruk dia lakia. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman, ya, kami beriman, ya. Dan wa'iza, mana wa'iza? Boleh tak terjemah sama-sama? Wow, iza, bila. Khalau tu maknanya dia bersendirian ataupun dia pergi kepada syayatinihim. Syayatin tu kita terjemah syaitan, tapi di sini pembesar-pembesar orang kafir tu dia panggil syaitan, ya, kepala-kepala mereka. Qalu, mereka berjawab, kata, bila pergi berjumpa dengan ketua-ketua mereka, mereka kata inna ma'akum. Inna dengan innama mana kuat? Innama lagi kuat. Sesungguhnya kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami sebenarnya mengejek. Mustahzi'un tu pengejek, mim tu warna orang, mengejek. Jadi jangan kata mustahzi'un tu fi'il mudhari', sebab dia mim ke depan tu kan. Kalau nak tukar dia fi'il mudhari', buang mim jadi yastahzi'un. Okay? Jadi di sini ada tak fi'il mudhari'? Tak ada, ya. Kita baca semula, baca dengan makna, ya. Auzubillah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu
yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey, Allah itu yastahzi'u. Fi'il mudhari' tu. Mengejek. Allah mengejek mereka. Ya. Dia kata dia mengejek orang-orang beriman. Tetapi Allah jawab kepada Muhammad, ya Muhammad, sebenarnya Allah mengejek mereka. Mana bihim? Dengan mereka. Wow. Dan yamudduhum. Yamuddu ni daripada madda. Mad, memanjang, membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan. Ingat, tughyan itu daripada root tara, ya. Tara tu makna dia, kalau orangnya tauhid, syaitan, ya, syaitan, ya, tauhid. Kalau tughyan tu kejahatan syaitan. Ya'mahun, mereka tidak sedar. Ya'mahun tu mereka leka. Sebenarnya mereka telah diejek oleh Allah. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ana ulaika, mereka ya. Ya, ingat tak isim isyarah? Isim isyarah. Ulaika, mereka itu allazina, orang-orang yang. Jadi ulaika dengan allazina ini sama. Mereka itu orang yang ishtarau ni membeli, menukar. Asal dia membeli menukar. Ad-dalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Jadi tuan-tuan kena ingat makna dalalah lawannya huda. Jadi orang-orang munafik ini Tuhan kata sebenarnya mereka telah menukarkan yang sesat dengan yang baik. Jadi Tuhan apa tu memfeli mereka. Fama rabihat tijaratuhum. Kalau dia dah beli kesesatan dengan hidayah, alangkah untungnya perniagaan mereka. Itu Tuhan feli tu. Untung perniagaan tu. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma, dan tidak. Kanu, mereka itu muhtadin. Apa dia muhtadin? Daripada ihtada, mereka itu tidak mendapat petunjuk. Mereka tidak mendapat petunjuk. Sekian, ya. Jadi di sini tidak ada fa'il mudhari'. Jadi yamudduhum ni, dan dia membiarkan mereka. Dia tu maknanya Allah. Ya? Boleh tak? Ru dia madda, fa'ilnya mudha'af. Okey. Tuan-tuan jangan risau, habis Baqarah selesai semua. Yang 23 apa tu medan tu selesai semua. Jangan risau tuan-tuan. InsyaAllah. Ingat tak? Kita belajar madda yamuddu, kita belajar fi'il mudha'af, sahih, mudha'af, madda yamuddu. Ingat ni? Ni. Mudah-mudahan dia dapat. Okey. Madda mudhari' dia yamuddu. Maksudnya membiarkan ataupun memanjang-manjangkan dalam kesesatan. Fi tughyan, dalam ni, ini fi'il mudhari' latih mereka. Ini mudhari'. Ini madi. Ini fi'il mudhari'. Okey. Dalam ni ada orang iaitu huwa. Huwa tu refer kepada Allah. Ya. Tughyan. Jadi baru kita jumpa satu fi'il mudha'af, madda. Jadi balik nanti kena ingat madda yamuddu, madda. Mad ini maknanya memanjangkan. Okey? Madda yamuddu, memanjangkan. Okey?
Hari ni kita lihat mudhari' ya. Mudhari'. Tadi kita jumpa dah 3 mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Saya rasa kalau buat 2 kali ni tuan-tuan memang kenal lah mudhari'. Jangan risau. Kenal ya? Ya. Fi'il mudhari'. Ya, ya'mahun. Tuan-tuan ada tak yang saya bagi minggu lepas selai tu? Yang saya bagi minggu lepas, apa tu, kataba. Okey, ya'mahun. Tuan-tuan? Tuan-tuan? Ya'mahun hum. Ya'mahun ni maksudnya tak sedar, mereka leka. Mereka leka yang mereka itu sebenarnya dalam keadaan sesat. Okey? Ru dia ain mim ha. Ru dia ain mim ain mim ha. Ru dia sesat ya. Yastahzi'un ada tak sini? Yastahzi'u ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mencela mereka. Okey? Yastahzi'u daripada istahza'a. Ini fi'il 6 huruf. Mudhari' dia yastahzi'u. Tengok ini marfu'. Ru dia istahza'a. Istahza'a, ingat 6 huruf, alif sin ta ha za alif hamzah. Istahza'a ni maknanya mengejek-ngejek. Ya. Istihza. Pernah tak kata istihza? Ya, orang-orang berceramah selalu kata istihza. Istihza ni maknanya ejek. Ejek kan? Bila kalah ejek. Sama lah kan? Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengejek dengan mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan. Ya'mahun, mereka abai, mereka tak sedar. Ya'mahun tu ni fi'il mudhari' juga. Jadi ada 3 sini dah ada. Ada 3. Ya. Okay. Ada 3. Yang pertama sekali yastahzi'u, iaitu ganti nama huwa. Huwa tu refer pada Allah. Yang kedua yamuddu, ganti nama huwa. Dan yang ketiga ya'mahun, itu ganti nama hum. Jadi hum tu siapa? Hum tu orang-orang munafik. Di sini Allah yang mengajak mereka dan memanjangkan mereka dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka tidak sedar. Ya'mahun tu mereka abai ya. Kalau kita buka tafsir, ini ayat ini bukan dituju kepada orang-orang zaman munafik zaman Madinah. Sekarang pun kena pada kita. Allah uji kita dengan segala nikmat, dengan segala rahmat, tapi kita masih juga tak nak belajar apa tu nahwu saraf. Gitu lah kan? Ujian tu. Ujian bukan nak refer pada zaman silam kan? Okey. Ni yang ni. Mereka yang telah membeli kesesatan dengan hidayah. Lepas tu Tuhan kata fama, ya, alangkah. Fama tu maka apa. Jadi kalau terjemahan yang mudah, alangkah fama rabihat tijaratuhum, alangkah untungnya. Ni, alangkah untungnya perniagaan mereka, dan adalah mereka itu semua, dan tidak mereka itu semua murtadin. Tidak ni di sini memberi makna nafi. Ya, nafi. Okey. Jadi tuan-tuan boleh kenal ni. Pasal tidak ni, dia ada masa dia memberi makna ya, yes. Apa? Ada masa dia memberi makna tidak. Tapi di sini dia kata tidak. Tidak mereka itu mendapat hidayah. Ya. Okey, boleh Prof? Ya. Nama ishtara fi'il madhi. Madhi. Ingat, fi'il mudhari' dia mesti ada tina. Ada? Tina depan tu. Ada tayanu alik. Prof, you don't have to worry. Lama-lama mesti dapat. Tina. Taya nun alik. Tengok. Yang ini tengok fi'il mudhari', dia ada ya. Kan? Ini fi'il mudhari', dia ada ya. Ini fi'il mudhari', dia ada ya. Tapi ini fi'il madhi, tak ada ya. Tapi ini hamzah, bukan alif. Ya?
Okey, macam kita baca ni, a'udzu, ya, ni ya, tina alif, ya, a'udzu, itu fi'il mudhari', saya berlindung, kan? Boleh? A'udzu tu dia itu dia special untuk fi'il mudhari', untuk perkataan dia panggil at-ta'awuz, ya, ya, okey, ya, banyak special. Banyak. Dia panggil yang exceptional banyak. Yang exceptional tu lah yang orang kaji. Dia kata what's wrong in the Quran. Dia tak kata benda-benda yang terkecuali daripada ilmu nahwu dalam Quran. Dia sepatutnya benda-benda yang terkecuali dari ilmu nahwu dalam yang tidak masuk dalam bab nahwu. Tapi orang-orang putih suruh kata what's wrong in the Quran. Dia kata wrong. Bukan wrong, itu yang special kan, yang tidak termasuk dalam ilmu nahwu. Okey. Sekarang ni kita dah buat 16, kita akan habis 4 lagi. Jadi bila Ramadan nanti, tuan-tuan boleh tengoklah pula Jar Majrur. Okey, dia yang utama dalam Quran tu, yang saya tulis minggu lepas tu, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar dalam Quran. Lepas tu Jar Majrur. Lepas tu mudhaf dengan jar majrur, dan yang kedua mudhaf saja. Saya beri minggu lepas dalam soal falak, ada lebih kurang berapa? 7 maidan, dikatakan maidan, ya. Dan kekerapan dia 20 ke berapa? Ingat lagi tak? Jadi itu tuan-tuan, 23 tajuk saja. Malam ni kita pergi tajuk mudhari'. Okey? Jangan risau. Okey? Okey. Cuba kita cuba tengok soal Baqarah ni. Kalau saya baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan dengar. Ini 3 ayat je mudah kan? Saya nak terjemah je. Tuan-tuan beri ayat je. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka, sama ada engkau ingatkan mereka. Tengok, belum jawab lagi dah suka dah. Maknanya senang tu kan. Sesungguhnya orang kafir ni, sesungguhnya inna, orang-orang kafir ni wahai Muhammad, sama je. Engkau ingatkan mereka, engkau tidak ingatkan mereka, mereka tetap apa dia tetap tu? Tidak beriman. Ketua juga boleh jawab. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Itu yang saya maksudkan tu. Jadi bila tak imam baca Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunziruhum, tak ingat. Hajitan kena kata la yu'minun. Okey. Kena tegur tu. Mana tahu dia tak ingat kan? Ataupun dia sakit jantung. Mati kan? Kena hajitan ada belakang tu, la yu'minun. Itu. Ya. Okey. Okey, lagi satu saya bacakan. Okey. Di antara manusia-manusia yang munafik itu, bila mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, mereka kata, aku beriman dengan kau wahai Muhammad. Tetapi sebaliknya, apabila mereka pergi kepada ketua-ketua mereka, mereka kata tak ada, aku mengejek je, aku sebenarnya bersama kamu. Apa dia ayat tu? Dan di antara manusia, apa dia ayat perkataan tu? Di antara manusia, wa minan nas. Di antara manusia yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang munafik. Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebenarnya mereka itu tidak, Tuhan kata tidak bersama-sama dengan orang beriman. Okey, cuba bagi ayat yang mengatakan bagi mereka azab yang besar. Okey, baik. Okey. Alim tu podeh. Itu pedih. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar.
walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakzibun, dengan apa yang mereka dustakan. Nampak boleh belaka ni? Okay. Dalam ayat ni dia sebut ya, pada hati orang-orang kafir ni memang sudah sedia ada satu penyakit, tapi oleh kerana degil mereka, Allah kata aku tambah lagi satu penyakit. Jadi bagi mereka ini azab yang ya. Okey, sambung. Aku tambah lagi satu penyakit, dan walahum azabun azim, yang kita belajar tadi. Okay. Jadi kita kena drill ni. Bila orang baca je, tuan-tuan tahu dah, ini waw ata, ini la jawa majrur, ini la jawa majrur dan mudhafun ilaih. Itu saja. Saya harap by end of lesson kita ni, tuan-tuan, 23 ni mahir. 23 ni mahir. Hari ni kita bincang mudhari'. Okey, kita teruskan. Ayat berapa ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Okey, dalam ayat ini mana dia fi'il mudhari'? Ya yubsirun. Apa makna la yubsirun? Mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat. La tu la nafi, bukan la nahi ya. La nafi menunjukkan mereka tidak melihat. Kalau la nahi, kamu jangan lihat. Kalau la nahi, dia akan bunyi la tubsiru. Ya, dia akan jazam jadi. Jadi di situ la nafi, mereka tidak melihat. Okey. Tuhan memberi makna di sini. Seumpama orang-orang yang munafik ini, Tuhan kata, samalah kamasali, seperti allazi yang istauqada nara, yang orang yang dipasang api. Ya, istauqada tu fi'il madi, memberi makna yang dinyalakan. Nara, mana nara? Api. Ya, dinyalakan api pada waktu malam. Ya, ibarat ni, seumpamanya orang kafir ni, Tuhan kata macam orang yang duduk waktu malam dengan api. Falamma adaa'at ma haulahu fa, maka kita tak nak tengok fa. Ya, lamma manakala, adaa'at terang. Adaa'at itu ada pada fi'il madi, adaa'a bercahaya. Tentang boleh tulislah mana bercahaya ya? Ingat api. Orang munafik ini macam orang yang dinyalakan api pada waktu malam. Okey. Bila api itu nyala, dia nampaklah sekeliling dia, boleh berjalan, boleh bergerak. Tapi bila Allah menarik api itu, maka tu zahaballah, zahaba tu pergi. Allah memergikan dengan api mereka, mana Allah meniup api mereka tu sampai mati. Wa tarakahum, dan dia meninggalkan mereka itu fi zulumat, di dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak nampak. Jadi pada waktu cerah mereka tak nampak, tapi bila tiba waktu gelap baru mereka menggagau. Itu Tuhan ibaratkan orang-orang yang munafik ini. Maksudnya semasa hidayat turun, mereka tak peduli. Bila hidayat dah tak ada, baru mereka mencari-cari. Itu maksudnya. Ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Cuba lihat di situ. Ada tak jawa majrur tu? Ada berapa jawa majrur? Ya, fi. Lagi? Baris pertama tu, masaluhum, ada tak jawa majrur? Ada. Kamasali?
Kamal Salih. Ingat Jar wa Majrur tu banyak tu. Kamal Salih. Lepas tu ada lagi tak Jar wa Majrur baris pertama? Tak ada ya. Satu saja. Baris kedua binuri. B ya. Binuri. Okey, baris ketiga baris kedua fi zulumatin. Ada tak mudhaf pun ilaih? Mudhaf pun ilaih. Dalam dua baris tu. Haulahu. Yes. Di sekelilingnya, betul? Ada lagi sebelum tu. Allazi tak, allazi isim mausul. Masaluhum. Itu mudhaf tu. Betul tak? Masaluhum ya. Masaluhum. Yang ni, tuan-tuan. Mudhafun ilaih. Apa tak tu? Fi mahali jari mudhafun ilaih. Okey? Yang ni panjang. Tak apa, kita ringkas. Okey? Masaluhum. Okey? Tengok. Kamal Salih Jar wa Majrur. Haulahu Jar wa Majrur. Binurihim Jar wa Majrur wa mudhafun ilaih. Betul tak? Ni tiga-tiga dia. Ini jar, ini majrur, ini mudhafun ilaih. Okey. Ini apa tu mudhaf. Ya. Dia tempat tu mubtada khabar tapi dia jadi mudhaf. Dia mudhafun ilaih fi mahalli raf'in mubtada. Okey ya. Fi mahalli ya. Okey tak apa. InsyaAllah tepat. Okey. Jadi di sini yubsirun daripada ru' basara. Okey. Yubsirun daripada mudhari'. Dan dia ni marfu', dan marfu' dia dengan waw sebab dia jamak. Okey. Kenapa diam ini? Tak rancak. Okey, take 5. Okey. Okey. Tuan-tuan, saya nak tulis dengan detail pattern fi'il mudhari' supaya tuan-tuan jangan tidak terlupa lagi ya. Sebenarnya ada dalam kitab slide yang saya bagi tu. Pattern fi'il mudhari' Okey. Slide saya bagi. Okey. Okey. Kita lihat ya. Jadi jangan lagi daripada 14 ya. Okey. Ingatlah kita menggunakan pattern fa'ala ya. Ni fa'ala. Ini fa'ala yaf'alu. Okey. Yaf'ala ni yaf'aluna ya. Okey. Taf'alu, taf'ala ni yaf'alna. Okey. Yang ini dia punya ganti nama huwa, huma, hum. Ya, huma, hunna. Okey. Ini domain ghaib. Ingat tak? Okey. Kalau mutakallim, okey. Mutakallim ana, nahnu. Ana af'alu. Nahnu okey ya. Okey. Ini mutakallim, ini ghaib, ini mukhatab. Ingat tak? Ghaib ni macam ni. Okey, mukhatab. Okey. Okey. Anta
taf'alu. Ya, antuma taf'alani. Okey, antum taf'aluna. Ya, taf'aluna. Okey, ini lelaki. Untuk perempuan, anti taf'alina. Ya, antuma taf'alani. Okey, antunna taf'alna. Okey, ya, taf'alina. Okey, ini dia punya pattern kita. Semua sekali 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. 14. Jadi kalau kita lihat yang tadi, pattern mana yang banyak pakai? Ya. Huwa ada? Wa ada? Hum ada? Benar? Lepas tu antum ada? Kan? Okey? Baik, yang tadi daripada 6 ayat yang kita beri tadi. Nampak ya? Okey. Jadi ini semuanya dalam bentuk asal. Dalam bentuk asal. Ya, dalam bentuk asal. Jadi asal tu maksudnya marfu', baris depan. Okey, ini semua marfu'. Yang ini marfu', tanda dia dhammah di akhir. Boleh? Yang ini dhammah di akhir, yang ini dhammah di akhir. Sebab kenapa dhammah di akhir? Sebab dia single. Ini marfu' di akhir dhammah. Tapi ini marfu' juga, tanda dia alif sebab dia musannah. Ini tanda dia waw sebab dia jamak. Ini tanda dia dhammah sebab dia satu. Ini tanda dia alif, marfu' dia dengan alif sebab dia musannah. Ini yang dikatakan mabni. Mabni, dia tetap, dia tak berubah. Taruh apa benda pun dia tetap macam ni juga. Boleh? Okey. So, ini pun sama, mabni. Okey. Tengok. Kita ambil contoh ini. Ya, jadi jadi mukhatab, the person you speak to, tanda dia macam tu. Ya, ghaib. Ya, kita bercakap tentang dia, dia tak ada sini, kan? Ini semua ni ghaib. Ya, mukhatab depan kita, mutakallim kita. Ya, mutakallim kita. Ya, sekarang ni kita belajar tentang fi'il. Kita revise balik tentang fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' dia punya baris ada 3. Okey. Yang pertama baris asal dia iaitu marfu'. Tanda dia ni. Kalau mufrad. Kalau musannah tanda dia alif nun. Ya, kalau jamak tanda dia waw nun. Ini marfu'. Marfu' tu dalam keadaan positif. Okey. Ini tanda dia asli. Yang ini tanda dia far'i. Cuba sebut far'i. Far'i itu makna dia tanda dia replacement untuk ini. Tapi ini tanda asal marfu' macam ni untuk fi'il mudhari'. Ya, okey. Okey, tanda mansub ini mesti berbaris di atas. Yes. Okey.
atas. Okey. Tengok, ini berbaris depan. Okey. Ini berbaris depan. Okey, ini semua baris depan. Semua depan. Yang ini tanda dia dhammah. Ini tanda dia alif. Ini tanda dia waw nun. Ini dhammah. Ini alif nun. Ya, ini mabni. Ini dua mabni. Mabni ni dia tak taruh apa benda pun dia tak macam tu. Ya, fi'il mudhari' yang mabni. Okey, tuan-tuan. Okey. Dia mansub bila kita taruh alat mansub yang 6 tu. Yang dalam B, yang dalam B, section B, nota yang kita beri 5.A. Ya. Seumpamanya contoh an. An makna dia bahawa. Kalau kita taruh kepada yaf'alu, dia jadi an yaf'ala. Ini mansub. Boleh? Mansub. Apa beza dengan yaf'alu dengan yaf'ala? Yaf'alu beza ni, dia sedang buat. An yaf'ala, dia akan buat. Bila taruh an, dia lebih sikit. Dia buat sekejap lagi. Dia akan buat sekejap lagi. Okey? Itu mansub. Ada alat-alat dia, ada 6 tu. Ada kan dalam 6 tu. Tak apa, lupa tak apa. Dalam tu ada 6 alat mansub. Alat mansub untuk fi'il mudhari'. Untuk fi'il madhi tak ada alat mansub. Untuk fi'il mudhari' saja dengan isim. Isim lain. Ini fi'il mudhari'. Okey? Okey. Lepas tu mansub juga dia pakai lan pun sama. Lan ni dia against an. An ni dia akan buat. Tapi kalau lan, dia akan bunyi lan yaf'ala juga. Lan yaf'ala juga sama ni. Sama sebab lan ni alat mansub. Boleh? Alat mansub. Tapi bila dia taruh lan di sini mansub juga. Tapi meaning dia, makna dia sangat berbeza. Yang ini dia akan buat, yang ini dia tak akan buat selama-lamanya. Ya, faham tak beza? Negatif forever. Negatif forever. Selama-lamanya dia tak akan buat. Tapi masuk belaka. Okey? Betul tak? Masuk belaka. Jadi kenapa dia boleh masuk? Sebab ada an. Kenapa dia boleh masuk? Sebab ada lan. Lan ni alat memasukkan fi'il mudhari'. Ada 6 adik-beradik dia. Apa tanda dia? Tanda di atas. Okey, boleh? Okey. Kalau sekiranya fi'il ini fi'il musanna, an yaf'ala, tanda masuk dia buang nun. An yaf'ala. Boleh? Kalau dia jamak ramai, taruh lan atau taruh an, dia buang nun, take out nun, but replace alif. An yaf'alu. Boleh tak? Itu mansub. Itu mansub. Tak apa, saya tengah lagi, jangan risau. Tadi ada sahabat saya semalam kat surau, ustaz, dia kata, saya tak pernah jumpa ustaz yang begitu sabar. Sabar sungguh ustaz. Itulah dia kerja ustaz kan. Tuan ada baca tak satu artikel yang bagaimana orang Yahudi mengislamkan orang ramai kan? Ada baca tak? Betul ke tu? Tak tahu pula kan? Saya pun 6 juta dia Islam itu tapi mati at 42. Betul ke tidak? Saya tak tahu. Kalau betul hebat Tapi dia punya moral of the story tu begini. Budak Yahudi ni ketika dia 15 tahun, dia pergi ke kedai orang tua tu. Jadi dia pergi, bila dia balik, dia curi biskut, curi coklat, ya tak? Setiap kali dia pergi, dia akan curi coklat. Orang tu tak tahu. Setiap kali dia pergi, dia curi coklat. Orang tu tak tahu. Sekali tu dia pergi, orang tua tu dah tutup kedai. Lepas tu dia tak sempat masuk kedai, dia tanya, ambil coklat mu ni. Orang tua tu bagi dia coklat. Sebab dia kata, ini selalu kamu mari ambil coklat. Jadi terkejutlah budak tu. Aku curi coklat, dia tahu kan. Itu moral of the story kan. That Islam sebenarnya. Okey, jangan salib tu. Okey, ini mansub. Nampak tak? Ini alat mansub.
Dan fi'il mudhari' dia ada lagi baris dia, nama dia majzum. Cuba sebut majzum ataupun jazam, sama je. Dan dia ada alat dia. Ini pun ada alat dia. Ini tak ada alat. Sebab ini dalam keadaan neutral, dalam keadaan positif tak ada alat. Ini mansub, ada positif, ada negatif. Tak? Tapi ini mansub, ini majzum, semua negatif. Umpamanya lam. Lam. Ya. Sama dengan ni negatif, tapi ini negatif forever. Ini negatif for time being. Okey? Lam artinya tidak. Tidak. Lam yaf'al. Dia tidak buat. Nanya fa'al. Dia tak buat sekarang, mungkin besok dia buat. Ini lam. Dan ada adik-beradik dia lagi. Adik-beradik dia bila pakai pada ni, dia akan jadi mati. Kalau musanna, kalau fi'il tu fi'il musanna, dia akan bunyi lam yaf'ala. Sama dengan ni. Sama dengan ni. Mansub buang nun, majzum pun buang nun, tinggal alif. Okey? Kalau jamak pun sama, lam yaf'alu. Asal dia yaf'aluna. Taruh lam, buang nun, tambah alif. Lam yaf'alu. Sama dengan ni. Dia punya tanda kalau musanna jamak sama. Cuma mufrad saja tak sama. Ini mufrad, tanda dia mati. Ini mufrad, ini mansub, tanda dia baris atas. Ini asli, tanda dia baris depan. Majzum mati. Majzum tu makna mati, memang mati dah, memang tak hidup dah. Dia majzum. Boleh ni? So bezanya majzum dengan negatif mansub tu. Ha. Dia negatif dia Sementara. Kalau negatif mansub ni dia kekal. Kekal. Macam dia. Ni. Ini sebenarnya mansub tapi negatif forever. Kan? Beza dia. Saya pun keliru dulu. Jadi kalau tuan keliru hari ni tak apalah. Saya pun dulu keliru. Belajar depan tok guru. Wah, terang tak faham. Yang mengajar tu Scottish. Ulama fiqh. Scottish, bahasa Scotland. Ulama fiqh. Yahudi. Dia mengajar tak faham. Memang tak faham pun. Tapi balik Malaysia baru saya faham bahasa Inggeris tu. Kan? Tapi biasa borderline dapat. Ya, biasa setiap minggu. Okey, tuan boleh ni? Boleh? Tapi bila kita tengok fi'il mudhari' dalam Al-Quran, kita akan tengok ni pattern dia. Okey. Kalau macam tu kita take file, tapi dalam take file ni saya nak bagi apa tu ni? Apa tu? Nak bagi apa tu tajuk workshop. Boleh tak? Bangun semua. Okey. Okey, saya menyediakan 16 tajuk di bawah apa tu rim 1. Ya, iaitu yang pertama isim muzakkar dan isim muannas. Yang kedua fi'il madi dan cara bacaannya, tak salin. Yang ketiga fi'il mudhari' dan bacaannya. Apa maksud bacaannya? Ini fi'il mudhari'. Bacaan dia fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah dan fa'ilnya dhamir tersembunyi takdiruhu huwa. Itu bacaan dia. Kan? Boleh tak? Diam je ke tak nak ni? Nak buat diam je. Tempat lain berebut nak soalan tadi. Sini sini cool je. Macam mana ni? Ingat mudhari' takut dah. Ini di bawah rim 1. Ya? Okey, lepas tu fi'il amar dan bacaannya. Saya boleh, kalau boleh suami isteri ambil satu lah. Ya? Jangan isteri satu, suami satu. Ambil satu, kongsi dua orang. Datuk basuh, ambil satu, kongsi dengan datin. Okey. Yang kelima jar majrur dan bacaannya. Yang keenam isim inna dan bacaannya. Yang ketujuh an dan bacaan ni. Ini an. An ni huruf nasab. Dan adik-beradik dia ada 3-4 lagi. Lepas tu huruf nida. Nida ni pakai ya dan bacaannya. Yang ke-9 huruf istisna yang ada illa dan bacaannya. Yang ke-10 qad dengan laqad
Apa beza? Dan bacaannya. Tuan-tuan tak perlu buat banyak. Setengah muka surat je. Bukan suruh buat 25 muka surat. Setengah muka surat je. Tapi yang pentingnya kena datang berdepan ni bercakap. Yang pentingnya. Datuk, dah siap Datuk? Dah siap Ustaz. Dia nombor 1 mari. Datuk, jadi tajuk apa tuan-tuan dapat? Wallahualam. Saya pun tak tahu, hanya Allah yang tahu. Ada orang kata, oi, kalau dapat jawab majrur, amin, amin. Tapi dapat fi'il mudhari'. Aduh. Yang ke-10 huruf-huruf ataf. Jadi tuan-tuan carilah huruf ataf dalam Quran tu dalam 20. Lepas tu explain kan? Huruf ataf kan? Adik-beradik dia ada 5 fa, summa tu kan? Cari je. Cari. Kalau tak dapat je, Ustaz, inilah dapat 2 huruf ataf. Cukup lah tu. Atafnya. Tapi kalau ataf ni jumpa Cik Tan lah, Haji Tan dia pakar ataf. Okey. Yang ke-12, na'at. Na'at man'ut. Senang je. Buat bismillah satu. Ustaz, saya baru jumpa satu je. Bismillahirrahmanirrahim. Itu na'at. Ar-Rahman na'at satu. Ar-Rahim na'at 2. Cukup lah. Tapi takkanlah belajar setahun satu na'at je kan. Bawa dah 20 na'at. Buka Quran tu. Quran hijau tu na'at ada. Lepas tu yang ke-13 mudhafun ilaih. Macam mudhafun ilaih, macam Rasulullah, Saifullah, Dinullah, Habibullah. Mudhaf tu. Lepas tu yang ke-14 mudhafun ilaih bersama jawab majrur. Mudhaf dengan jawab majrur. Macam kalau Rasulullah mudhafun ilaih, kalau ada jawab majrur min rasulil. Nah, okey, boleh tak? Lepas tu jamak taksir. Jamak taksir ada 16 pattern. Ini susah sikit. Ada orang kata, minta jangan dapat jamak taksir. Ya Allah, minta. Tiba-tiba dia dapat taksir. Okey. Sebab dia sendiri pakai jamak taksir. Bukalah buku kuning ni semua ada. Lepas tu 16 jamak muzakkar salim dan muannas salim. Okey. Sekarang ni inilah dia nombor-nombor soalan. Saya tak boleh nak kena. Tuan-tuan pilihlah. Ya? Pilihlah. Ambillah seseorang ya. Yang pertama sekali kena sebut konsep asas. What is istisna? What is fi'il madi? What is fi'il mudhari'? Itu kita define. Ya, konsep asas. Itu knowledge. Apa dia fi'il madi? Jadi tuan-tuan kena sebutlah. Fi'il madi itu adalah fi'il yang menunjukkan masa lepas. Ya, dan ia menjadi kata dasar kepada setiap fi'il. Betul tak? Sebagai contoh, kata dasar pada setiap fi'il. Dan di dalam tu memang ada domer. Ya, antaranya domer tersembunyi duduk di dalam pattern huwa. Okey, kalau domer mutasil duduk dalam pattern fa'al tu. Ana kan? Okey. Okey. Berapa minit saya? Tak kira lah dalam 2-3 minit beritahu ya. Panjang lah ni. Tak apa. Itu konsep asas. Jadi bila kita cerita dalam seminit tak sampai. Okey, saya jumpa dalam Quran daripada fi'il madi, ini dia 10 kan. Tapi tuan-tuan kena tulis ayat lepas tu tulis nombor ayat. Surah dan ayat. Ya, surah dan nombor ayat. Saya kata 20 pun cukup. Mudhari' saja. Mudhari' sajalah. Terlibat dengan madi. Tak. Orang yang kena madi. Okey. Jadi saya tidak ya. Bacaannya kan dan Bacaannya inilah bacaan ni lah macam tadi. Macam ni kan fi'il mudhari', bacaan dia fi'il mudhari' marfu' kan. Kalau mansub fi'il mudhari' mansub. Okey, mansubnya dengan an dan alamat mansubnya fathah kerana dia mufrad. Itu maksud dia. Bacaan dia. Okey? Ya? Bila bagi tugas ni nampak ceria semua. Cabaran kan? Challenge, ada challenge. Okey. Tuan-tuan. Okey, jamak taksir, cuba sebut jamak taksir. Jangan salah sebut jamak taksir. Jamak taksir.
Apa jamak taksir? Itu bahaya. Okey. Okey, dan okey dah. Ini saya menerang pada satu orang ni. Tapi saya pun tadi suka juga bila ada satu orang tu dia dapat nombor tertentu, dia tengok nombor tertentu susah, dia lari cepat-cepat pergi ambil nombor lain. Nombor lain lebih payah lagi. Dia ambil nombor, dia tengok, tunggu lagi, ambil balik nombor tu. Itu suka tu. Betul. Jadi nampaknya pembelajaran di sini sangat mencabar, di mana tuan-tuan dan puan bila ujian semua segar. Semuanya segar kan, seronok kan. Okey. Datin tanya saya tentang fi'il, tentang isim. Boleh tak? Isim jamak ya. Okey. Tuan-tuan dan puan, isim dari segi bilangan dia ada dua. Ni mufrad. Apa nama mufrad? Satu, single. Ini dipanggil adad. Adad ni mana bilangan ya? Adadun. Yang kedua musanna. Dan yang ketiga jamak. Okey. Jamak ada tiga. Satu jamak muzakkar salim. Ya. Yang kedua jamak muannas salim. Muannas salim. Okey. Yang ketiga ni, kalau sekiranya dia tidak boleh pakai jamak muzakkar salim, muannas salim, dia pakai jamak taksir. Jamak taksir ni dipanggil broken plural. Maknanya dia tidak ada satu sistem. Macam jamak muzakkar salim ni, maksudnya taruh saja wanun jadi jamak. Ya, taruh saja wanun jadi jamak. Taruh saja wanun jadi jamak. Ya, wanun jadi jamak. Maknanya ada satu sistem. Ini taruh saja alif ta jadi jamak untuk perempuan. Sebagai contoh, perkataan muslimun. Apa ni muslimun? Seorang Islam. Kalau musanna tambah alif nun je. Muslimah ni alif nun. Kalau jamak jadi muslimun, jamak. Bunyi dia muslimun. Ini jamak. Kalau perempuan muslimatun, tambah alif ta. Jadi jamak. Ini nama dia jamak muannas salim. Muannas ni maknanya female, perfect female. Ya, plural. Jadi perfect mean by adding waw nun it's become jamak for male. This one by adding alif ta it's become apa tu, jamak untuk muannas. Okey? Ingat tak? Boleh? Ini perkataan muannas. Tak kira lah sama ada akal atau tak ada akal. Macam saatun, jam. Okey, jam ya. Jam ya, saatun. Jam ni tak ada akal. Ya. Saatun. Saatun. Kalau musanna saatani. Kalau jamak saatun. Tapi jam tak ada akal. Jadi macam mana ustaz kita nak tentukan jamak ni sama ada muzakkar salim, muannas salim atau taksir? It is in the Quran. Okey, dia punya contoh semua ada dalam Quran. Bukan boleh buat-buat begitu. Semua dah ada dalam Quran. Okey. Kita ambil contoh seperti ini. Seperti Allah, habis awak lah. Seperti ni tuan-tuan. Waladun ni budak lelaki kan. Kalau musanna dia jadi waladani. Patutnya waladun. No, dia tak boleh pakai waladun. Dia kena pakai aulad. Kenapa jadi aulad? Dalam Quran. Nah, ini dia taksir. Taksir ni maknanya dia don't have satu sistem. Dia mesti follow sistem taksir. Taksir mean broken. Bila dia broken, dia ada 16 pattern. Aulad, one pattern. Aulad, one pattern. Okey, kita ambil contoh. Masjidun ni kalau lelaki. Kalau musanna, masjidani. Kalau jamak, masajid.
Atas pattern mafa'il. Dia ada 16 pattern semua. Ini dah ada 2, ada 14 lagi. Ya, okey. Tuan-tuan, kitabun. Apa ni kitabun? Buku, a book. Kitabani, 2 books. Okey. Kalau jamak, dia tak boleh kata kitabun, dia kena kata kutub. Kutubun. Ini pattern yang ketiga. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, this is the first pattern, the second pattern, the third pattern, and there are 16 patterns altogether. That's jamak taksir. Jadi bagaimana kita nak arrive 16 pattern in the Quran, all in the Quran? Hafal saja in the Quran. Jadi beruntunglah sesiapa yang buat jamak taksir. Penat-penat nanti tidur atas katil elektrik. Ya. Katil elektrik tuan-tuan. Di Palestin katil pun tak ada. Jangan katil elektrik. Letak elektrik mati habis orang. Okey, nampak tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, ini 16 pattern altogether. Ada dalam buku ni yang kita fotokopi ni. Yang tuan-tuan Muslimun. Dalam bukan betul. Buku ni tuan-tuan. Buku ni. Ni ada buku ni. Okey. Buku ni yang kita fotokopi tu kan. Ada yang tu fotokopi ya. Buku ni. Ada jamak taksir. Jadi tuan-tuan, jamak taksir pun duduk dalam dalam rim 1. Kalau tuan-tuan boleh kenal jamak taksir, ya Allah baguslah. Bagaimana jamak taksir jadi mudhafun ilaih. Bagaimana jamak taksir jadi na'at. Itu tadi. Jadi dia banyak dia punya kerenah tu. Itu yang saya tulis, mengeluh sikit lah. Bukan senang nak mengajar ni, tuan-tuan dan puan ni kan. Bukan senang nak capai, nak faham bahasa Arab ni. Tapi nak mengajar, lagi susah. Lagi susah. Kadang-kadang balik tak larat nak sampai rumah tu, tidur dekat Al-Iqnat. Dia baru lagi pergi kejut, dia ingat mati. Aircon bunyi 2 jam. 2 jam kereta kancil tu hidup. Itulah satu rahmat yang saya nak beritahu tuan-tuan. Kita berdamping dengan Quran ni, banyak kelebihan dia. Antara kelebihan dia, kereta tak rosak. Kalau dia rosak pun kat rumah, bangun pagi tengok terus start bateri kat rumah kan. Itulah kelebihan dia. Dan satu kelebihan yang saya hadapi, tahu tak? Dari apa tu, Seremban Tol nak pergi ke kelas saya dekat Stadium Ampangan, ada berapa traffic light? 23 traffic light. 23 traffic light. Daripada selepas daripada apa tu, Tol Seremban ada 1 traffic light. Lepas tu di situ sampai ke tu ada 7 traffic light. Semua sekali 23. Nampak tak? Satu masa tu saya nak rush sangat, semuanya hijau. Sebab yang merah pun hijau juga bagi saya. Pagi hari kan, yang merah pun hijau. Semuanya hijau. Tapi saya rasa majoriti hijau. Saya langgar merah dalam 5-6 je. Tapi tengok boleh jalan lah. Tiba-tiba Datuk tanggal depan. Itulah kelebihan dia. Tuan-tuan, inilah saya rasa kelebihan Al-Quran kan. Badan kita sihat. Kalau sakit, beli katil besi yang ada elektrik. Ya, elektrik kan. Datuk kata dia boleh sewa kan. Tapi pergi tidur ya, dia, apa dia nak kata kalau kita tidur atas katil dia kan? Bukan katil dia, katil besi tu lah. Yang dia gunakan. Ejen. Oh gitu. Okey tuan-tuan. Dah dapat dah. Mana tadi? Nama? Nombor. Nombor ni kena simpan. Rahimah kata buat balik. Okey. Okey. Nombor tu. Nombor. Okey. Ni dia. Saya nak baca ni. Apa tu? Cik Osman ya? Prof. Isim muzakkar dan isim muannas. Buat semuka je. Okey. Lepas tu fi'il madhi dan bacaan siapa dia ni? Salimah. Suradi. Tuan Haji Suradi. Okey. Dr. Nawi. Oh, Dr. Nawi fi'il mudhari'. Sorry lah. Fi'il mudhari' banyak ni. Okey. Tiga susah tak tu? Tadi ambil je tu. Explain sikit. Okay. Jam majur jam majur. Okey. Jam majur. Okey. Tuan Haji Syukri. Oh, ni 3 orang ni dengan
Tuan Haji Ishak dengan Prof John, saya lamar. Okey, 3 ni. Lepas tu kena beri saya tajuk lagi. Dah tulis ya? Lamar. Okey. Okey. Tuan Haji Karim, Jawab Majrur. Tuan Haji Abdullah, engineer kita, isim Inna dan bacaannya. Tak faham tanya saya. Cik Nasir huruf nida, ya? Bacaan. Macam saya tak boleh baca. Tak payah, tulis ya. Tulis je. Okey. Huruf istisna tak ada. Qad dengan laqab tak ada. Okey, huruf ataf Cik Zul. Okey. Naat Tuan Najitan. Oh. Okey, dia naat. Okey. Mudhaf ilaih Salimah. Mudhaf ilaih bersama huruf ja. Prof Wan dan jamak taksir Saudara Datuk Mansur. Oh, Datuk Mansur ambil 2 satu okay. Jadi tuan-tuan mesti ready selepas 2 minggu dari sekarang, kerana saya akan buat cabutan untuk setiap kali tuan-tuan datang. Siapa yang dapat nombor, dia kena present pada hari itu. Jadi tak ada orang kata nombor 1 saya nombor 20 lambat lagi. No. Ya. Jadi biar berdebar belaka. Oh dah. Biasa lah tu. Dah ada ringgit. Betul ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, minggu ketiga dari sekarang kita present. Present ni mudah saja. Datang ke depan ni, bawa mikrofon, beritahu saya Prof Azman kena bercakap tentang isim muzakkar dan isim muannas. Isim muzakkar adalah isim laki-laki. Buat contoh. Isim muannas isim perempuan. Sadaqallahul azim. Senang je. Ya, baca tajuk. Saya dapat memenuhi isim muzakkar dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 10, ini dia. Tapi betul-betul muzakkar, jangan tunjuk perempuan. Okay? Tanda muzakkar dia adalah dia tak ada ter, dan maknanya pun dia lelaki. Kan? Dan ini bagi depan. Bacaan dia marfu'. Kan? Dan tanda rafa' dia bagi depan. Ini bacaan dia marfu', tanda rafa' dia alif nun, sebab dia itu maksudnya bacaan. Okey. Tak apa, kita akan baiki dari masa ke semasa. Ya. Lepas tu bila dah habis tu, kalau nampak rasa tak habis, okey, ila liqa' ma'assalamah. Sadaqallahul azim. Ya, kita akan sambil bersantai ya. Jadi insya-Allah, jadi kalau tuan-tuan ikut ni, kita akan pergi second round untuk apa tu rim 23 ni. Ya, rim 1 ni, second round. Okey. Dan minggu depan kita akan sambung lagi fi'il mudhari' dan kita akan lihat pula apa tu rim 3 1 2 rim 3 tu kita akan lihat dia punya tajuk ayat. Tajuk ayat berkenaan dengan tajuk ayat bermusuh-musuhan, apa dia? Ya, tajuk ayat nifak, apa dia? Tajuk ayat apa tu pergaduhan, apa dia? Ya, tajuk ayat perniagaan, apa dia? Ya, tajuk ayat kepentingan harta dalam Islam, apa dia? Cuba kita akan pilih 2-3 tajuk saja. Jadi bila tuan-tuan bercakap tentang perniagaan, ada tajuk dia. Ya, tentang harta ada tajuk dia. Ya, ada ayat dia. Jadi insya-Allah ya, kita akan orang kata integrated ya antara 3 rim itu ya, supaya tuan-tuan akan dapat lihat di mana. Jadi yang paling utama sekali rim yang pertama tu. Yang paling utama sekali. Yang paling utama sekali yang rim yang tengah-tengah tu. Ya, kalau tuan-tuan tak faham mudah, tak faham mudah pun ni, susahlah. Jadi saya yakin insya-Allah kuliah 80 ni tuan-tuan dapat dengan baik. Kita ada lagi 18 kali. Ya, nampak tak? Sekarang nampak tak? Okey. Kalau macam tu okey, saya setakat inilah dulu insya-Allah. Kita jumpa lagi dan selamat mencari. Dan boleh telefon saya kalau tak faham. Ini kita buat the first round. Mungkin ada orang buat lebih baik dan ada orang mungkin dapat basic. Okey, kita start from zero dan kita akan bertambah. Lama-lama tuan-tuan boleh tulis buku tentang fi'il madi saja. Okey, tentang fi'il madi ya. Insya-Allah. Pakar dalam naat. Tuan Haji Tan pakar dalam naat. Tengok siapa sangka ya. Orang tua pun terkejut. Tan kau ni mahir dalam nahu, ajar sikit. Kan hebat tu kan. Okey.
Okey, kita bersyukur kepada Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta birahmatika. Allahumma dina bil Qur'an wa najjina minan niran bi karamil Qur'an warfa' darajatina bi fadlil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bi ta'dil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami dengan hidayah Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada api neraka dengan kemuliaan Al-Quran, dan tingkatkanlah darjat kami ya Allah di dunia dengan kebenaran Al-Quran, dan bersihkanlah ya Allah daripada kami segala kejahatan, keburukan yang telah kami lakukan dengan sebab membaca Al-Quran. Wahai yang punya segala kelebihan dan kasih sayang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebajikan dan kekayaan untuk di dunia ini, wa fil akhirat, dan di akhirat juga segala kelebihan dan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatlah kami di azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر